yang mengalir di bawahnya beberapa sunnah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengannya. Cahaya iman dan amal saleh mereka itu bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka ketika mana mereka datang. Kemudian mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, atmim lana nurana." Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana, dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Shallallahul alaihi. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli Jawa Timur tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, hadirin hadirat muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu lagi, dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tanda baik dan kasih Tuhan kepada kita yang memberikan kepada kita ruang dan juga peluang untuk berada di bulan Ramadan yang berkati, yang mana hari ini kita dah masuk hari yang 25, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan keteguhan, Allah Subhanahu wa taala terus berikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan, untuk mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini sehingga ke akhirnya. Dan mudah-mudahan apabila kita keluar daripada Ramadan ini, kita keluar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bergembira, yang diterima amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insyaallah pada hari ini saya akan berkongsi mengenai satu ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu ayat yang ke-8 daripada surah At-Taubah, yang mana ayat ini menyentuh mengenai taubat dan pengaruh taubat itu kepada orang-orang mukmin ataupun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini dengan ungkapan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan bila kita sebut tentang orang-orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang dengan ungkapan dan juga seruan yang dimulakan dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, maka ia merupakan salah satu bentuk seruan kemuliaan ataupun salah satu bentuk seruan kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala seru kepada hamba-hambanya yang Dia kasihi dan juga hamba-hambanya yang Dia sayangi. Dan kalau kita perhati dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara umat yang Allah Subhanahu wa taala panggil dengan ungkapan ya ayyuhallazina amanu ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita tengok di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan nida'ul karam ataupun seruan dalam bentuk kehormatan ataupun kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak panggil Nabi direct dengan panggilan nama ya Muhammad seperti mana Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Nabi Musa Allah panggil ya Musa, Nabi Adam Allah panggil ya Adam, Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala panggil ya Isa. Begitu juga dengan Nabi Nuh dan beberapa nabi yang lain. Adapun bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah nak panggil nabi, Allah panggil dengan panggilan kemuliaan ataupun panggilan kehormatan. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhan rasul, wahai rasul, untuk menunjukkan ketinggian dan juga kemuliaan kekasih Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala nak memanggil umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, Allah Subhanahu wa taala panggil dengan panggilan kemuliaan. yakni Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu. Kalau Bani Israel Allah panggil ya Bani Israel. Kalau kaum Samud Allah panggil ya Samud. Tetapi bila sebut orang-orang yang beriman yang merupakan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah guna panggilan ya ayyuhallazina amanu. Kerana Allah nak memuliakan dan juga nak mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang menyambut seruan tersebut, sesiapa yang menerima seruan tersebut dengan baik dan melaksanakan perintah yang diseru di dalam seruan tersebut, maka insya-Allah mereka akan mendapat beberapa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, mereka akan mendapat rahmat. Yang kelima, mereka akan mendapat syafaat yang agung pada hari kiamat, yakni syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan hamba-hambanya yang telah melaksanakan perintah Tuhan, perintah Tuhan. Jadi dalam ayat yang ke-8 surah At-Tahrim ini, apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan yang ya ayyuhallazina amanu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuh. Dan untuk apa kita melakukan taubat di tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Kita melakukan taubat ini adalah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dalam masa yang sama untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya beberapa bahagian daripada sungai yang Allah Subhanahu wa taala sediakan secara khusus. Dan bila kita sebut tentang manusia ini dia tidak boleh lari, dia tidak boleh terlepas dan juga tidak boleh lari daripada kesalahan dan juga dosa. Yang mana kedua-dua ini adalah sifat manusia. Kesalahan dan juga dosa itu di atas sifat bagi seorang manusia. Itu sama sekali manusia tidak akan terlepas daripada melakukan perbuatan dosa, kecuali Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemeliharaan. Dan antara perkara yang terpenting yang menjadi keutamaan seorang hamba muslim ketika mana mereka dalam perjalanan untuk menuju ke hari akhirat, mereka kena tahu apakah target dan juga tujuan mereka. Dan antara target dan juga tujuan yang wajib ada dalam jiwa dan juga pemikiran setiap orang Islam ialah mereka mesti mempunyai target apabila mereka menuju ke hari akhirat, mereka mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, melayakkan mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan antara salah satu syarat utama untuk kita mendapat keredaan, untuk kita mendapat kasih sayang, untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat kepadanya. Kerana taubat itu merupakan tanda bahawasanya kita telah merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan seterusnya. Apabila kita melakukan proses taubat itu, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dan juga memaafkan kita. Kerana kita tahu seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apabila kita berada di malam-malam yang terakhir daripada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya membaca doa, Allahumma innaka afu, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, maka Engkau suka kepada kemaafan. Tuhibbul afwa, suka memberikan kemaafan. Maka maafkanlah akan daku seandainya aku memiliki kesalahan dan juga dosa. Jadi untuk kita menuju ke hari akhirat dengan mendapat keredaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bertaubat kepadanya. Dan apakah taubat itu? Apakah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha yang Allah Subhanahu wa taala seru kita supaya melakukan? Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, ulama mengatakan bahawasanya taubat nasuha itu adalah satu perbuatan menghindarkan diri daripada dosa, menyesali akan dosanya yang telah berlalu dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Maka itu yang dinamakan sebagai taubat nasuha. Kemudian daripada Umar bin Al-Alla radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Hasan Al-Basri berkata, taubat nasuha itu adalah kamu membenci dosa. Taubat nasuha itu adalah kamu membenci dosa sebagaimana kamu mencintai melakukan kebaikan, serta memohon keampunan kepadanya ketika mana kamu mengingat dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Maka itu yang dinamakan sebagai taubat nasuha. Maknanya kita benci kepada dosa, kita benci kepada dosa yang telah kita lakukan suatu ketika dahulu, sebagaimana kita cinta untuk melakukannya pada waktu-waktu dahulu. Dan apabila kita ingat akan dosa-dosa tersebut,
tak ada benda yang, tak ada benda lain yang kita buat melainkan kita memohon keampunan kepada Allah dan kita minta kepada Allah, na'udzubillah min zalik, semoga kami dilindungi daripada melakukan dosa-dosa itu pada masa-masa yang akan datang. Itu kata Hasan al-Basri rahimahullah apabila disebut tentang taubat nasuh. Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, mereka berkata, taubat nasuha itu adalah bertaubat daripada dosa, kemudian tidak mengulanginya lagi, sebagaimana tidak boleh kembali susu. Tidak boleh lagi susu kembali kepada kelenjarnya. Susu ini bila diperah daripada perahan dia, daripada kita panggil labuk susu. Bila diperah daripada labuk susu, sama ada diperah daripada haiwan ataupun manusia, apabila susu sudah menitik dan juga keluar, maka susu itu dia sama sekali tidak boleh dipulangkan kembali ke dalam tubuh pemiliknya. Tidak boleh sama sekali. Tak bolehlah kita nak masukkan balik ke dalam tubuh pemiliknya. Maka kata Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bila kita sebut tentang taubat nasuha ini, maka taubat nasuha ini bermaksud taubat daripada dosa, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi, seperti mana tidak akan masuk kembali susu ke dalam kelenjarnya. Dengan arti kata kita langsung tak ada keinginan dan juga tak ada kehendak pun untuk melakukannya pada masa-masa yang akan datang. Kemudian Al-Khattabi berkata, apa yang dimaksudkan dengan taubat nasuha itu ialah meminta keampunan dengan lisan, menyesali dengan hati, dan mencegahnya dengan anggota badan. Mencegahnya dengan anggota badan. Sementara Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi berkata, taubat nasuha itu terkumpul dalam 4 perkara. Orang lain 3 ya, tapi dia letak 4. Yang pertama dia kata meminta ampun melalui lisan. Yang kedua meninggalkannya dengan anggota badan, dengan arti kata tidak akan melakukannya lagi pada masa-masa yang akan datang. Berjanji dalam hati tidak akan mengulanginya. Dan yang keempat kata dia, yang dikatakan taubat nasuha itu juga ialah dengan meninggalkan rakan-rakan ataupun kawan-kawan yang mempunyai perangai buruk dan juga perangai yang tidak baik. Kerana pengaruh rakan sebaya di tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah merupakan antara pengaruh terbesar dalam menentukan dan juga mencorak kehidupan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu berkawan dengan penjual arak, maka kamu akan terbalik dengan arak tersebut. Dan kalau kamu berkawan dengan penjual minyak wangi, maka kamu juga akan terbalik dengan aroma kewangian minyak wangi tersebut, untuk menggambarkan kepada kita betapa kawan ataupun sahabat ini kalau tidak dipilih dan juga tidak ditapis dengan baik, mereka akan memberi kesan yang negatif dan juga kesan yang tidak baik kepada kehidupan. Kalau anda kata dia ditapis dengan baik, maka dia akan memberi kesan yang positif. Maka oleh sebab itu kata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, bila sebut tentang taubat nasuha ni, nak kena ada 4 benda. Yang pertama dia kata minta ampun melalui lisan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Kemudian bagi tahu, ya Allah, aku menyesal, tak nak aku dah buat semua benda ni. Kemudian yang kedua meninggalkan dengan anggota badan. Yang ketiga berjanji dengan hati tidak akan mengulangi. Dan yang keempat kata dia tinggal kawan-kawan yang mempunyai perangai yang buruk dan juga perangai-perangai yang tidak. Sedangkan Al-Hafiz Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah apabila berkata tentang taubat nasuha, maka dia kata nasuha dalam bertaubat mengandungi 3 unsur. Yang pertama mengakui segala dosa yang telah dilakukan, menyelaminya ke dasar yang paling dalam mengenai dosa tersebut, sehingga dia sedar bahawa semua dosa itu telah dilakukan. Dia kata maknanya dia mengiktiraf dosa yang dia telah lakukan, dan dia kena tahu bahawasanya apa yang dia lakukan itu adalah dosa yang mesti dia bertaubat daripada. Kerana ada setengah orang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk orang lain dia kata dosa, tapi untuk dia cari excuse untuk kata apa yang dia buat itu bukan dosa. Itu masalah sebenarnya daripada kita. Untuk orang lain kita langsung tak letakkan keuzuran, tapi untuk kita cari macam-macam alasan untuk membenarkan tindakan
daripada nilai taubat kepada Allah Subhanahu. Sebab itu kata Al-Hafiz Ibnu Qayyim, nak bernasihat dalam bertaubat ini, yang pertama sekali yang perlu dibuat ialah mengakui segala dosa. Dan kita kena sedar apa yang kita buat itu adalah dosa. Barulah kita ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Jangan jadi seperti golongan yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mulk. Tiap malam kita baca surah Al-Mulk. Fa'tarafu bi dzambihim. Mereka mengiktiraf, mengakui dosa-dosa mereka. Bila mereka mengiktiraf dan juga mengakui dosa mereka itu, saat nak dicampakkan dalam neraka. Masukkan di ashabis. Kita tak nak yang demikian. Kerana apabila kita berada dalam kategori yang demikian, maka kita termasuk dalam kategori mereka yang mengalami kerugian yang tidak dapat ditebus. Sewaktu di dunia ini kita kena mengakui dosa kita, menyelaminya sehingga dasar yang paling dalam, sehingga kita sedar bahawasanya apa yang kita lakukan itu benar-benar dosa. Maka itu adalah unsur yang pertama ketika mana kita nak menuju taubat nasuh. Kemudian yang kedua, menyatukan niat dan sikap jujur dengan dosa tersebut, bahawasanya dia tidak ragu-ragu di dalam bertaubat, maka tidak perlu waktu untuk menunggu, tetapi dia segera berniat untuk bertaubat. Bila kita dah tahu apa yang kita buat itu adalah dosa, maka yang kedua kita kena satukan niat dan juga sikap jujur kita terhadap dosa tersebut. Seterusnya kita mesti menetapkan niat kita untuk bertaubat, dan apabila kita menetapkan niat untuk bertaubat itu, maka ia mesti dilakukan sesegera mungkin tanpa perlu ada penanti. Manakala yang ketiga kata dia, membersihkan diri daripada segala rintangan dan sikap buruk yang boleh mengotori ikhlasnya dia, takut kepada Allah dan mengakui segala dosa yang telah dilakukan. Maknanya untuk mendapatkan nasuhah dalam bertaubat itu, kena bersihkan diri daripada segala rintangan yang boleh menghalang kita daripada bertaubat. Kena ada sikap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena mengakui dosa yang dilakukan. Bukan seperti taubatnya orang yang ingin mempertahankan pangkat dan kehormatan, tahta dan juga kekuasaan. Taubatnya orang yang ingin menjaga harta dan juga kekuatannya. Taubat orang yang ingin mencari pujian orang, serta taubat orang yang ingin lari daripada celaan manusia. Maka taubat itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia tidak membawa kebaikan kepada orang-orang yang melakukan. Kerana ada orang yang bertaubat sebab dia takut kehilangan harta, maka dia tunjuk kepada manusia bahawasanya dia bertaubat. Ada orang bertaubat sebab dia nak dapat pujian manusia, dan ada orang dia bertaubat sebab dia nak elak daripada celaan manusia. Taubat dalam bentuk yang sebegini adalah taubat yang tidak ikhlas, dan juga taubat yang tidak benar. Kalau kita tengok taubat para artis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, setahun tu berpuluh kali mereka bertaubat. Kejap bertaubat, lalu buat balik. Kejap bertaubat, lalu buat balik. Kejap bertaubat, lalu buat balik. Sama juga macam pakai tudung. Saya akan mendapat hidayah dengan pakai tudung ni. Saya rasa Tuhan itu telah memilih saya untuk kembali kepada Islam. Untuk 2-3 tahun kemudian, saya tak bersedia lagi untuk berduduk sepenuhnya. Untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya, bukan kita nak konten, tapi untuk menunjukkan bahawasanya itu jenis-jenis manusia yang tidak ada konsistensi, ataupun tidak konsisten ketika mana mereka melaksanakan sesuatu. Adapun untuk mendapatkan nasuhah yang sebenar-benar dalam taubatnya, kita kena tetapkan tekad dan kita kena bulatkan niat. Walau apa yang jadi sekalipun, perkara ini tidak boleh berlaku lagi dalam kehidupan kita. Kerana anda kata ianya berlaku lagi, maka pada waktu itu dibimbangi taubat kita termasuk dalam kategori taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sunnah Al-Misri rahimahullah, dia salah seorang ulama tasawuf. Dia kata hakikat taubat adalah kamu menjadikan dunia itu sempit sehingga tidak ada lagi tempat untuk melakukan dosa dan mengekang diri daripada melakukan dosa, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa 'alal thalathati allazina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat
dhaqat 'alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima pula taubat tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Siapa itu tuan dan puan yang berdoa? Golongan yang bertanding daripada medan peperangan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka di pulau, mereka tidak bergaul dengan mereka, tidak bercakap dengan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata Allah terima taubat mereka. Ini berita gembira yang Allah sampaikan. Sehingga apabila bumi yang luas itu terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tiada tempat untuk mereka lari daripada kemurkaan Allah, melainkan dengan mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah penerima taubat, dialah Maha penerima taubat lagi Maha Pengasih. Jadi apabila tiga orang itu di pulau tidak diindahkan, hati mereka jadi mudah berani, hati mereka jadi sedih dan juga duka cita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sehingga mereka rasa dunia ini sempit. Dan apabila mereka rasa demikian, mereka kata tak ada tempat yang kami boleh kembali melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya mereka kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menerima tempat kembali mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada mereka. Dan kata Zunnun Al-Misri, apabila kita sebut tentang taubat nasuha itu bermaksud kita jadikan dunia ini sempit sehingga kita rasa tak ada lagi tempat untuk kita melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat-syarat taubat itu diterima ada beberapa perkara. Yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan yang terpenting. Yang pertama, menjauhkan diri daripada maksiat. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan akhir apabila kita bertaubat dan kita mempunyai rasa seperti mana yang disebutkan tadi, maka insya-Allah kita berdoa mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Terutamanya di hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan yang berdoa dan memperbanyak kepada Allah. Perbanyakkanlah taubat, perbanyakkanlah istighfar. Taubat, ada yang bertaubat disebabkan kesalahan yang mereka lakukan. Ada yang bertaubat kerana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang bertaubat semata-mata kerana mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyeru supaya orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apabila kita melafazkan kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kalimat taubat itu memberikan kepada kita sinar baru dalam kehidupan untuk kita keluar daripada kepompong dosa menuju kepada ketaatan yang agung dan juga ketaatan yang abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kita adalah berdosa, dan cara untuk kita menghapuskan dosa kita adalah menolak kesombongan dengan merendahkan dan juga menundukkan diri kita untuk bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdiri di sini, insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon pemaafan seandainya ada salah perkataan, terkasar bahasa, tersalah percakapan sepanjang saya berkuliah di Masjid Bukit Indah ini lebih kurang 4 tahun dan berjuang dan mohon yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, yang membentuk pribadi dan juga membentuk diri kita ke arah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini juga saya ucapkan dengan ikhlas selamat hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita beraya dalam keadaan yang bergembira kerana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala mudah-mudahan. Dan dalam masa yang sama, bab raya 29 dan 30 hari itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tak payah nak jadi seperti mana geng-geng netizen yang nak ulas semua. Maknanya bab penetapan hari raya itu kita serahkan kepada
Allah. Kerana kita tahu bila sebut tentang penetapan hari raya ini, dia tak boleh lepas daripada 29 atau 30 hari. Dan kita tetap hari raya ini bukan mudah-mudah. Nak tetap hari raya ini dia ada proses-proses yang tentu yang perlu dilalui, proses pencerahan, proses pengesahan imej dan sebagainya, imej anak bulan dan sebagainya. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah permudahkan urusan pasukan pencerah anak bulan dalam usaha untuk menentukan tarikh 1 Syawal bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik untuk kita sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan pintu taubat itu sentiasa Allah Subhanahu wa taala buka untuk kita. Buka untuk kita dan semudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu keampunan dan rahmat serta kasih sayangnya untuk